Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linabil Karim Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وبعد. وقال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Surah At-Taubah pada ayat yang ke-20. Yang semati Tuan Imam, Tuan Bilal dan sosok kepimpinan dan pentadbiran Masjid Al-Irsyad. Tidak lupa juga kepada yang berbahagia datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada malam ni. Dapat kita bertemu dalam slot ceramah perdana berkenaan dengan sambutan Ma'al Hijrah 1445. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah. Bersurainya nanti mendatangkan keampunannya serta keredaannya dan kasih sayangnya yang berterusan kepada kita sekalian di dunia hingga ke syurganya nanti, insya-Allah. Apa khabar semua tuan-tuan? Mudah-mudahan sihat walafiat di dalam jagaan Allah dan di dalam peliharaannya. Di dalam satu ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, kata Allah, mereka itu orang-orang yang beriman, mereka itu orang-orang yang berhijrah, mereka itu orang-orang yang berperang di jalan Allah dengan harta, bahkan dengan jiwa raga mereka. Maka Allah sebut a'dhamu darajatan 'inda Allah. Mereka itu akan beroleh kemuliaan dan kebesaran darjat Allah di sisi mereka. Di sisi Allah tu, Allah bagi darjat yang paling besar kepada mereka. Allah Subhanahu Wa Taala declare di hujung ayat tersebut, Allah kata mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar berjaya. Berjaya mereka itu bukan di dunia sahaja, bahkan kejayaan yang dimiliki, yang disebut oleh Allah itu kepada mereka, kejayaan di dunia sampailah kejayaan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ayat ni cerita berkenaan dengan penghijrahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kita menceritakan tentang penghijrahan Nabi, kita dah tahu dah Nabi dalam keadaan dia bersama dengan siapa dia keluar. Nabi bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi pergi menyorok di mana, kita dah tahu dah. Nabi menyorok di Jabal Sur, tuan-tuan, di Bukit Sur. Dalam keadaan tersebut, kita tahu dalam keadaan tersebut Nabi hantar, kalau dalam bahasa tentera dia panggil rekipati, tuan-tuan. Apa maksud? Satu kumpulan keluar dulu, pi jadi pemantau di dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua orang sahabat Nabi hantar pergi ke Madinah Al-Munawwarah dulu. Siapa dia? Nama dia Mus'ab bin Umair. Seorang lagi siapa?
namanya Abdullah ibni Ummi Maktum. Dua orang sahabat ni Nabi hantar dulu pergi ke Madinah Al-Munawwarah, dan mereka sampai di Madinah Al-Munawwarah. Kita tak mau cerita yang tu sangat, kita nak ambil falsafah hijrah ni. Tuan-tuan dah tahu dah cerita ni. Bila dalam keadaan Nabi SAW hantar dua orang ni, tuan-tuan, sampai mereka di Madinah Al-Munawwarah, ada seorang sahabat Nabi yang tunggu di Madinah. Dia ni memang orang Ansar, dia ni memang orang Madinah Al-Munawwarah, original punya orang Madinah. Namanya Al-Barra bin Azib. Dia ni tunggu, dia tahu kedatangan Nabi tu nak sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Dia jadi orang yang tunggu tengok keadaan demi keadaan, kemasukan demi kemasukan orang-orang Arab daripada Makkah Al-Mukarramah ni, orang muhajirin yang mai daripada Makkah ni duk masuk ke Madinah Al-Munawwarah ni, diperhati oleh Al-Barra bin Azib. Dia duk tunggu tengok. Bila dia tunggu tengok ni, tuan-tuan, dia tunggu tengok masuk dua orang sahabat Nabi ni, dua orang muhajirin yang mai daripada Makkah Al-Mukarramah ni. Bila masuk dua orang ni, tuan-tuan, seorang yang gigi jarang, seorang lagi buta, tuan-tuan. Mai mana ni geng macam ni ni? Inilah yang dihantar oleh baginda Nabi SAW. Mereka ni siapa, tuan-tuan? Dua orang ni, seorang pakar Al-Quran dan seorang lagi Bilal ataupun muazzin kepada baginda Nabi SAW. Seorang pakar Al-Quran dan seorang lagi juga mampu mengajar Al-Quran di Madinah Al-Munawwarah. Seorang lagi juga adalah seorang yang merupakan muazzin kepada baginda Nabi SAW selain Bilal ibn Rabah. Bilal mai intik yang kedua. Bilal mai intik yang kedua. Intik yang pertama ni yang masuk mula-mula ke Madinah ni siapa dia? Namanya, kita sebut nama siapa tadi, tuan-tuan? Mus'ab bin Umair, dan seorang lagi namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dua orang ni, tuan-tuan kena ingat ni nama ni, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh duk ingat lagu-lagu hebat-hebat, tuan-tuan tak ingat dua orang nama ni, tuan-tuan cerai, tuan-tuan. Sekian dimalukan. Tuan-tuan dia kata sekalian, malam ni tak payah serius sangat, tuan-tuan. Relax, santai-santai. Selepas habis kuliah ni kita ada makan, tuan-tuan. Tuan-tuan kena ingat tu. Tuan-tuan dia kata sekalian, ada orang yang sangka malam ni baca Yasin, baca tahlil, tuan-tuan. Kan? Jadi kita habaq macam tu, mudah-mudahan dia tak keluar daripada majlis ilmu ni, tuan-tuan. Itu cerita dah. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, bila baginda Nabi SAW hantar dua orang ni, kemudian hantar lagi berapa orang, tuan-tuan? Hantar lagi 5 orang. Bila hantar lagi 5 orang, mai satu kelompok lagi bersama dengan Umar Al-Khattab, 21 orang. Nampak, tuan-tuan? Ini perancangan rapi yang dibuat oleh baginda Nabi SAW, yang kesemuanya ni adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu dah kedatangan Nabi SAW yang dikatakan oleh Al-Barra bin Azib. Bila dia tengok intik yang pertama datang, intik yang kedua datang 5 orang, intik yang ketiga datang 21 orang, kemudian baginda Nabi SAW datang dengan Abu Bakar As-Siddiq, dengan kawan-kawan dia, dengan kuncu-kuncunya, dengan satu gengnya. Maka datang semua ni, tuan-tuan. Abdullah bin Azib kata apa? Al-Barra bin Azib kata, ketika mana aku melihat kedatangan Nabi SAW, ramai yang seronok dan ramai yang bangga dengan ketibaan Nabi SAW. Termasuk al-ima'. Ima' ni apa? Ima' ni ialah hamba perempuan, tuan-tuan. Hamba perempuan ni tak sepatutnya dia jadi apa? Dia jadi huru-hara. Tetapi bila dia tengok Nabi SAW datang, dia riuh rendah. Yang tak sepatutnya dia seorang hamba, pi riuh rendah di khalayak ramai, sedangkan dia itu adalah hamba yang perlu jaga perbatasan di dalam percakapan dia. Bila datang Nabi SAW di Madinah Al-Munawwarah, Nabi buat beberapa perkara yang perlu kita ambil pengajaran, yang ada falsafah di dalam kedatangan Nabi SAW di Madinah Al-Munawwarah. Madinah ni, tuan-tuan, nama sekarang Madinah Al-Munawwarah. Sebelum ni namanya Yathrib, tuan-tuan. Nama apa? Yathrib. Selepas nama Yathrib, namanya Madinatut Thayyibah. Madinatut Thayyibah. Selepas Madinatut Thayyibah,
namanya Madinatul Munawwarah, tuan-tuan. Tu Madinah yang kita duk tahu sekarang ni, yang kita duk pergi buat haji, yang kita duk pergi Madinah Al-Munawwarah, yang kita pergi ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, nama dia macam tu. Kita nak ambil falsafah malam ni, tuan-tuan, dengan masa yang tak berapa banyak ada ni, tuan-tuan. Ada beberapa falsafah, kalau nak dihimpunkan, tuan-tuan, dia ada lebih kurang 15 falsafah berkenaan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke mana? Ke Madinah Al-Munawwarah. Yang Nabi kata setelah Nabi selesai hijrah tu, Nabi kata la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi dah setelah Nabi comeback ke Makkah Al-Mukarramah. Setelah tu Nabi kata apa? Tidak ada dah hijrah lepas ni. Tak ada dah hijrah, tuan-tuan. Cuma hijrah yang disebut oleh baginda Nabi SAW di dalam satu hadis, Nabi sebut. Yang ni yang kita nak ambil. Nabi kata al-muslimu man salimal muslimina min lisanih wa yadih. Nabi kata orang Islam itu mesti selamatkan diri dia dan bersama-sama dengan orang Islam itu dengan lidahnya dan dengan tangannya. Dua benda ni kena jaga. Nabi sambung lagi hadis tu, Nabi kata wal muhajir. Nabi kata wal muhajir man hajara man nahadhahu anhu. Nabi kata apa? Orang yang berhijrah ni bermaksud dia kalau nak berhijrah sekarang ni, di zaman setelah wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mesti berhijrah daripada apa yang ditegah oleh Allah, jangan buat dah dalam kehidupan dia. Itu maksud hijrah di zaman kontemporari ni, tuan-tuan. Maka falsafah hijrah tu dapat kita ambil daripada kesan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Yang pertama, falsafah hijrah yang pertama iaitu pengamalan mesti disertai dengan ilmu, tuan-tuan. Mesti disertai dengan ilmu. Nabi berhijrah ni, tuan-tuan, daripada Makkah nak pergi ke Madinah, disulami ilmu demi ilmu, diajari oleh Allah kepada Rasulullah, dilindungi oleh Allah dan para malaikat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu bukan tahap-tahap biasa, hingga keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas tawaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi bahwasanya baginda Nabi akan selamat di dalam perjalanannya. Ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dalam satu ayat Al-Quran. Allah sebut izhuma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Sadaqallahul azim. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah sulami ilmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bagi tahu kepada sahabat dia. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq, yang merupakan sahabat dia, bahkan merupakan pak mertua dia kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, falsafahnya yang pertama, ilmu yang disulami dengan keyakinan, bahkan ilmu yang diajar oleh Allah Subhanahu taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi yakin Nabi, dan Nabi mengajar kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu akan keyakinan bahwasanya kita akan selamat di dalam perjalanan ni. Tuan-tuan, maknanya apa? Daripada Al-Quran, daripada kata-kata Allah yang disebut di dalam Al-Quran, wajib kita yakin. Wajib yakin, tuan-tuan. Tak boleh kita yakin sebahagian, tak boleh kita tentang sebahagian, tak boleh kita yakin sebahagian, kita lawan sebahagian. Tak boleh. Al-Quran bukan macam tu untuk diyakini. Bahkan Al-Quran mesti diyakini keseluruhannya, yang tidak ada keraguan padanya. Maka Allah Subhanahu wa taala ajak Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu tempat ke satu tempat, penuh dengan ilmu yang diajarkan oleh Allah SWT kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ajak Nabi.
Dari sini tuan-tuan, di dalam falsafah yang pertama ni muncul falsafah yang kedua. Maksudnya apa? Nabi walaupun dia boleh berjalan berseorangan diri, tetapi di dalam mustahaknya memilih sahabat yang baik menjadi cerminan agama, maka Nabi memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam perjalanan untuk menemani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kena pilih kawan yang baik baru boleh kita jadi baik. Bukan nak kata Nabi tak baik, Nabi maksum, Nabi confirm baik. Nabi tak pernah buat dosa. Cuma nak cerita di sini falsafahnya Nabi bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq ni, bahawasanya kepentingan di dalam kita nak mengubah diri kita ni ke arah kebaikan, mesti ada sahabat yang baik yang membantu kita. Kita nak berhijrah, nak tinggalkan maksiat, tiba-tiba kita duduk kawan lagi dengan orang yang bermaksiat. Hijrahkah kita? Tak jadi hijrah tuan. Ni, kita nak main masjid ni, kita dah berjanji dekat Allah balik daripada haji. Ada yang baru balik daripada haji tuan. Ada yang baru balik daripada haji, dia dah beriktikad, dia dah berjanji di hadapan Kaabah, dia berjanji di hadapan Mina, dia berjanji ketika mana dia melontar jamrah. Dia kata apa? Aku dah tinggal dah benda-benda mazmumah ni, aku dah baling dah batu ni. Ketiga-tiga jamrah aku tak mau ikut dah syaitan. Syaitan ni penghapus segala jalan-jalan kebenaran yang aku nak ikut. So aku tak mau ikut syaitan dah. Maka dia perlu cari kawan yang boleh membantu dia untuk menyokong dia ke arah kebaikan. Tuan, kena cari kawan. Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih. Manusia itu kalau kita nak tahu agama dia, kawan dia itu adalah cerminan agama dia. Kawan kita ni cerminan agama kita. Kalau kita hidup dalam keadaan kita bersahabat dengan orang yang berilmu, kita bersahabat dengan orang yang mengajak kita ke arah kebaikan, maka hijrah kita itu berjaya. Tuan-tuan baca, bagi orang yang nak berhijrah ni tuan-tuan, yang ada dalam ni, yang nak berhijrah seperti mana kata Nabi, dia nak tinggal benda-benda yang boleh, benda-benda yang ditegak Allah, dia nak tinggal. Maka dia nak berhijrah di zaman ni, dia nak berhijrah waktu ni. Cuba tuan-tuan tengok, ada satu ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa pada ayat 100. Tuan-tuan boleh buka Al-Quran. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Cerita ayat Quran ni tuan-tuan, cerita ayat ni ada rentetan daripada peristiwa seorang Bani Israel. Seorang Bani Israel ni kaki bunuh orang tuan-tuan, bukan kaki kelentong tuan-tuan, kaki bunuh orang. Kaki bunuh orang tuan-tuan, kaki tikam orang. Dia tikam 99 orang tuan-tuan, mati di atas tangan dia. Dia bertanya kepada seorang yang abid, orang yang rajin beribadah, tentang status dia ni, masih ada lagikah ruang dan peluang untuk dia bertaubat kepada Allah, dan Allah boleh terima tak taubat dia ni, sedangkan dia dah bunuh 99 orang. Boleh tak Allah terima taubat aku ni wahai si abid? Si abid ni kata apa? 99 orang hang bunuh, gelap masa depan hang. Dia pergi tanya soalan macam tu, kawan ni kata apa? Hang tak ada masa depan sebab hang dah bunuh 99 orang. Tidak ada pintu taubat kepada hang sebab hang buat dosa sangat besar. Dia tikam buang kawan ni tuan-tuan, cukup 100. Dia tikam buang kawan ni, cukup 100. Ini cerita ni ada disebut di dalam hadis sahih tuan-tuan. Lalu dia pergi tanya kepada orang yang berilmu, dia pergi tanya kepada orang yang alim tentang status dia yang dah bunuh 100 orang tuan-tuan, cukup 100. Dia pergi jumpa dengan si alim ni, dia kata, wahai si alim, aku dah tanya kepada si abid tadi tentang status aku yang dah bunuh 99 orang. Lah ni aku nak bagi tahu dekat hang, dah cukup 100 orang aku dah bunuh orang. Adakah tak ada peluang untuk aku bertaubat kepada Allah, dan Allah boleh terima tak taubat aku kalau aku nak bertaubat kepada Allah? Jawab si alim ni, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
maka keluarlah kamu daripada kampung halaman kamu ini, kamu pergi duduklah dan benalah kehidupan yang baru di tempat yang lain, supaya kamu dapat merealisasikan hijrah kamu itu di dalam kehidupan kamu, supaya kamu dapat hidup dalam suasana yang baik, supaya kamu dalam keadaan diterima Allah akan taubat kamu tersebut. Dia keluar daripada kampung dia, tuan-tuan. Dalam perjalanan mati dia, tuan-tuan. Tak sempat sampai ke tempat yang nak ditujunya, tuan-tuan. Tak sempat sampai. Maka turun dia ni, tuan-tuan. Bila dia meninggal dunia, 2 malaikat turun, tuan-tuan. 2 malaikat turun. Satu malaikat yang nak ambil dia sebagai orang yang dalam keadaan jahat, satu malaikat yang nak ambil dia sebagai orang yang sudah bertaubat kepada Allah SWT, sebagai orang yang baik di sisi Allah. Lalu Allah SWT kata, ukur jarak yang mana yang paling hampir dia, maka itulah kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka malaikat ukur ni, tuan-tuan, dia dah dekat dengan perjalanan destinasi yang nak ditujunya tersebut, maka Allah ampun dosa dia dan Allah tulis dia sebagai orang yang baik di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tak sampai lagi ke destinasi yang nak ditujunya. Macam kita, tuan-tuan, kita keluar daripada rumah, kita nak mai ke masjid, kita keluar daripada rumah, kita nak pergi bekerja, kita keluar daripada rumah, kita nak dekatkan diri dengan Allah, kita keluar daripada rumah, kita nak pergi tahajud di masjid, kita keluar daripada rumah, kita nak pergi bertaubat di masjid, kita keluar daripada rumah, kita nak pergi umrah, kita nak pergi bertaubat di Makkah Al-Mukarramah, di depan Kaabah. Niat kita, tuan-tuan, niat itu mesti disusuli dengan niat yang baik kepada Allah SWT. Dan tak boleh kita niat di dalam kita nak berhijrah tetapi hati kita masih tidak baik kepada Allah SWT. Niat bagus tetapi dari sudut perwatakan masih tidak bagus, tidak seperti niat yang kita niat. Kalau tuan-tuan buka hadis Nabi SAW, kitab-kitab hadis Nabi, tuan-tuan pergi semak di dalam Arba'in Nawawi, satu hadis 40 yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi. Tuan-tuan selak dalam buku tu, page mula-mula sekali, tajuk mula-mula sekali, dia tulis apa? Tajuk apa? Tajuk Innamal A'malu Binniyat. Tuan-tuan baca hadis tu, dia bahas dulu berkenaan dengan niat, baru dia bahas benda-benda yang lain di dalam kitab Arba'in Nawawiyin, baru dia bahas. Cerita tentang niat ni, tuan-tuan, kita niat apa pun, tuan-tuan, Allah akan tunaikan. Apa-apa pun kita niat keluar daripada rumah, kita nak main masjid, kita nak duduk dalam majlis ilmu, Allah bagi kita duduk dalam majlis ilmu, Allah SWT pasak hati kita supaya kekal istiqamah duduk dalam majlis ilmu sampai kita balik selepas solat isyak, tuan-tuan. Niat. Allah sebut, di Nabi SAW sebut dalam hadisnya, Nabi kata, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin ayyankihuha faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, sesungguhnya permulaan amal itu pada niatnya. Sebab tu, tuan-tuan, kalau kita niat elok-elok, Allah SWT akan jadikan apa yang kita niat itu sama ada nak diberi pahala ataupun tidak diberi pahala. Sebab itu, tuan-tuan, kalau tuan-tuan belajar ilmu fiqh, dia menyebut niat ini, tuan-tuan, apa dia di sisi imam mazhab al-ba'ah ni, tuan-tuan, apa dia di sisi imam fiqh? Dia kata tamyizul ibadat anil adat, membezakan di antara ibadat dan adat pada niat tersebut. Tuan-tuan mai ke masjid ni, tuan-tuan mandi tadi, tuan-tuan niat tak kerana Allah? Ada ustaz, kami niat kerana Allah, kami nak mai masjid, kami mandi dulu ustaz, kami niat kerana Allah. Sepanjang perjalanan tuan-tuan nak sampai ke masjid, Allah bagi pahala. Setiap langkah dia beri pahala dan setiap langkah diampuni dosa dan kesalahan kita yang lalu. Niat penting, tuan-tuan. Duduk dalam majlis ilmu ni, dah niat iktikaf ke belum, tuan-tuan? Allahu akbar. Saya cerita, tuan-tuan, saya baru balik daripada haji hari Rabu baru ni, tuan-tuan, baru balik daripada haji.
Saya waktu tawaf wadah, habis daripada Makkah nak balik ke Malaysia dah, nak terbang dah, saya tawaf wadah tu, saya terlintas, saya kata apa, aku ni belajar perubatan Islam, aku teringin nak tengok jin tuan-tuan. Saya cakap macam tu, tiba-tiba mai dalam hati tuan-tuan. Dia mai sungguh tuan-tuan, mai sungguh. Ada orang tepuk bau saya, dia kata apa, Muhammad Naim, Arab tuan-tuan. Dia tak tahu pun, saya tak pernah bagi tahu kat semua Arab kata nama saya Muhammad Naim. Dia tepuk saya, dia kata apa, anta Muhammad Naim? Saya kata na'am, ana Muhammad Naim. Saya pun teringat, Allah, aku tadi teringat nak tengok jin, mungkin dia ni jin. Dia kata apa, ana la insan, aku bukan manusia tuan-tuan. Tu niat tu. Saya kata syukran barakallahu fik, syukran barakallahu fik. Aku kata terima kasih banyak-banyak, sudah aku tak mau tengok hang dah tuan-tuan. Tuan-tuan, dia mai. Saya kata apa, aku teringin nak tengok, teringin niat dia tuan-tuan, dia mai. Saya kata Allahu Akbar, lepas ni aku tak mau niat dah macam tu. Tak mau niat dah tuan-tuan, cukup lah. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat ni kasihkan. Sebab tu tuan-tuan, bila kita niat Nabi SAW, kalau tuan-tuan tengok perwatakan Nabi sendiri, dia punya identiti dia. Dia tak mau tinggal, kalau boleh Makkah Al-Mukarramah ni dia tak mau tinggal. Tuan-tuan baca sirah dia, tuan-tuan baca cerita dia, ketika mana dia pergi naik Jabal Nur, dia pergi naik Gua Hira. Dia pergi duduk di Gua Hira pun dia rindu kepada Kaabah Al-Haram tu, dia rindu kepada Makkah. Dia tak boleh tinggal Makkah. Dia tak mampu nak tinggal Makkah, tetapi dengan sebab perintah Allah yang dia sayangi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah perintah dia suruh tinggalkan Makkah, pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Dia rindu kepada Allah, dia sayang kepada Allah, dia sanggup tinggal apa yang ada pada Makkah Al-Mukarramah tersebut tuan-tuan. Ini hijrah yang paling besar. Hijrah yang paling besar apa? Kita tinggalkan segala apa yang ada di dunia ni semata-mata perintah Allah yang patut kita turuti tuan-tuan. Hijrah yang paling besar. Itu falsafah yang ketiga tuan-tuan. Tuan-tuan yang dikasihkan, begitu juga dalam keadaan kita ni. Kita ni tuan-tuan, kita kena lawan dengan satu jihad yang paling besar. Jihad yang paling besar apa dia tuan-tuan? Setelah Nabi balik daripada peperangan, Nabi kata kita tak habis lagi berjihad, ada satu lagi peperangan yang paling besar yang kamu perlu tewaskan. Apa dia? Jihadun nafsi, jihad melawan nafsu. Ini jihad yang paling besar. Kita juga dituntut untuk berhijrah melawan hawa nafsu kita ni tuan-tuan. Orang yang dia tak boleh lawan hawa nafsu, Nabi sebut dia adalah orang yang paling lemah kali tuan-tuan. Nabi kata apa? Wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Nabi kata orang yang paling lemah ialah orang yang apabila dia dengan nafsunya, dia selalu menuruti nafsu, ikut nafsu. Nafsu kata apa? Tak payah bangun tahajud lah, awal lagi tidur dulu. Bunyi jam pukul 4:30 pagi, tenet, tak apa, tidur dulu. Nafsu kata tidur lagi, haji dah banyak dah beribadah, pi Mekah 4-5 kali dah, pi buat haji 3 kali dah, tak payah bangun tahajud lah, semalam dah letih dah, dengar tazkirah, dengar ceramah perdana, siap makan kambing lagi malam ni. Makan kambing malam ni tuan? Tak. Makan apa malam ni? Aku sebut kan tak? Dah makan dah semalam, dah kenyang dah, tak payah bangun tahajud lah, tidurlah. Nafsu kata tidur, kita pun kata apa? Betul juga tu lah, ni 4:30 awal lagi, sat lagi bangun lah. Dia terlupa kunci jam balik tuan-tuan, dia tidur tu tuan-tuan, bangun-bangun pukul 7 pagi. Apa dia dapat? Dia dapat apa? Pukul 7 pagi, kalau kita kalah dengan nafsu kita, bimbang, kalau Allah mai cabut nyawa kita waktu tu, kita tertinggal solat tahajud yang kita selalu melazimi tahajud setiap malam, kita tertinggal. Kita tertinggal solat subuh berjemaah di Masjid Al-Irsyad ni tuan-tuan, tertinggal. Kita tertinggal solat 2 rakaat sebelum sembahyang subuh yang Nabi suruh kita sembahyang setiap hari, solat 2 rakaat sebelum sembahyang subuh, tertinggal 3 dah. Kalau ada kuliah subuh pula pada hari itu, kita tertinggal kuliah subuh pada hari tersebut tuan-tuan. Tinggal 4 benda. Kalaulah waktu tu kita mati tuan-tuan, waktu tu kita mati, Allah jadualkan
besok 22 hari bulan kita mati. Tuan-tuan nak kata apa? Rupa-rupanya di penghujung hayat kita, mati dalam keadaan tak tahajud, tak solat subuh berjamaah, tak sembahyang 2 rakaat sebelum sembahyang subuh, tak mai pun di masjid untuk solat berjamaah bersama dengan imam. Agak-agak mati itu bagus tak tuan-tuan? Agak-agak lah. Tanya saja, tapi tanya tuan-tuan. Tuan-tuan dah lama dah duduk dalam majlis ilmu ni. Ada 30 tahun, ada 20 tahun, ada 15 tahun. Dah lama dah duduk. Saja tanya agak-agak mati kita tu bagus ke tak bagus? Nabi kata. Bukan saya kata, Nabi kata. Nabi kata, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan manusia itu kemuncak di akhirnya tu siapa? Itulah dia. Di akhir hayat dia, kalau dia seorang yang solat berjemaah dipeliharanya, kalau bacaan Al-Quran dijaganya, kalau tasbih dan zikir dan selawatnya dipeliharanya, kalau infak dan sebagainya dipeliharanya, segala amal soleh dipeliharanya, kalau dia meninggal di saat itu, maka dia meninggal dalam keadaan orang yang baik-baik belaka, tuan-tuan. Senyap semua, Ustaz. Tunduk semua, insya-Allah. Sekian dimaklumkan, tuan-tuan. Senyap. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, maknanya apa? Istiqamah di dalam pengamalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah. Istiqamahnya baginda Nabi SAW dengan sahabat dia dalam keadaan risau, dalam keadaan takut, Allah SWT tetap memelihara Nabi dan sahabatnya. Maka Nabi SAW mengajar sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq supaya istiqamah, yakin sungguh-sungguh bahawasanya pertolongan Allah itu senantiasa ada. Jangan takut, Allah bersama dengan kita. Ini Allah. Begitu juga dengan kita yang nak berhijrah daripada jauh dengan Allah, nak bagi hidup ni, nak bagi dekat dengan Allah. Umur dah 50 tahun, umur dah 65 tahun, umur dah 70 tahun. Hari ini kata, aku nak bertobat kepada Allah, aku nak dekatkan diri dengan Allah. Hijrah betul dah tu. Istiqamah sampailah ke akhir hayat. Dalam masa yang sama, mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan Allah. Nak doa apa ustaz? Nak bagi minta pertolongan Allah ni? Doa, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang tu kalau doa ramai orang. Kalau doa individu macam mana ustaz? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu untuk personal, tuan-tuan, individu. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Tuan-tuan amal, tuan-tuan. Tuan-tuan amal. Kita nak buat baik ni atas pertolongan Allah. Kalau Allah tak bantu kita, kita tak main masjid mana. Tak main, tuan-tuan, tak main. Seronok ni tuan-tuan, time-time lah ni duduk depan TV, duduk tengok berita hari-hari ni, duduk kena macam-macam, duduk tengok ni tuan-tuan. Seronok ni time ni. Tetapi tuan-tuan sudah berjihad, tuan-tuan sampai ke masjid hari ni atas taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib tuan-tuan kena syukur pada Allah. Boleh tuan-tuan sekalian? InsyaAllah sikit tuan-tuan. Adapun baginda Nabi SAW bila dia sampai ke Madinah Al-Munawwarah, disambut oleh siapa? Geng-geng Ansar. Ansar ni siapa? Ada dua puak dalam dia, Aus dan Khazraj. Ada dua puak. Bila sampai Nabi SAW, Nabi tahu di Madinah ni ada dua puak. Nabi kata apa? Aku tak mau dua puak ni. Satukan dua puak ni kepada satu saja. Kamu jadilah orang Ansar. Aku gelar kamu orang Ansar, orang yang suka bertolong-tolongan di dalam agama Allah. Maka bila datang geng Muhajirin, mereka ni yang berada di Madinah Al-Munawwarah, di kalangan geng Ansar, geng Madinah Al-Munawwarah ni, mereka saling membantu orang yang Muhajirin ni. Mereka korbankan segala-galanya kepada orang yang Muhajirin. Mereka tidak bergaduh, tuan-tuan. Tak bergaduh. Bila dalam keadaan mereka saling membantu di antara satu sama lain, orang daripada Al-Ansar membantu orang-orang yang Muhajirin, mereka hidup dalam keadaan bahagia, sanggup sampai gadai bini, ceraikan bini, bagi kepada geng-geng yang Muhajirin ni main ni, tuan-tuan. Yang ada rumah, berikan rumah kepada orang-orang yang Muhajirin ni supaya ada tempat. Nampak tak tuan-tuan pengorbanan dari sudut
harta dan jiwa raga yang ada pada mereka. Ui tuan-tuan, tu yang Allah kata a'zamu darajatan indallah tu. Maka sanggup berkorban apa saja untuk Allah SWT. Maka manusia yang nak berhijrah untuk dekatkan kepada Allah mesti berkorban apa saja untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tuan-tuan sekalian? InsyaAllah. Tu semangat tu. Lepas ni penuh masjid insyaAllah. Besok hari Jumaat, subuh Jumaat kita tengok Tok Imam beritahu saya macam mana besok kan. Saya doa last lagi, kita pakat-pakat doa untuk jemaah Masjid Al-Irsyad ni supaya ada penghijrahan daripada sikit bertambah-tambah ramai di masjid ni untuk berjemaah dan memakmurkan masjid. Saya main masjid ni tuan-tuan, tadi saya terkejut. Saya kata takut aku salah masjid sebab dah baru dah tuan-tuan. Dulu mereka panggil aku baca khutbah Jumaat ni tuan-tuan setiap bulan sekali. Lah ni tak panggil dah. Mungkin pecah mic kot tuan-tuan, tak tahu. Main-main kali ni tengok Masya Allah masjid dah baru dah. Pintu tu tadi tuan-tuan saya hampir-hampir nak terkepit tuan-tuan. Saya tak tahu kena tekan. Saya tengok pintu ni nak tutup, saya masuk, dia hampir-hampir nak kepitkan saya tuan-tuan tadi. Saya tak tahu kena tekan. Tuan-tuan dia kata sekalian, canggihlah masjid tuan-tuan ni. Tahniah kepada penderma-penderma, dermawan-dermawan yang ada dalam ni, termasuk yang derma RM1. Allah sayang tuan-tuan di atas dermawan tuan-tuan tersebut. Walaupun RM1 ke jalan Allah, Allah sayang tuan-tuan. Yakinlah dengan janji Allah. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, perkara yang kelima yang saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan tentang falsafah hijrah ni tuan-tuan, last yang terakhir. Dia banyak lagi, 15 saya kata. Saya sebut 5 tak sempat masa. Yang kelima ni tuan-tuan, yang tuan-tuan perlu tahu bahawasanya yang kelima ni iaitu apabila Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada baginda Nabi SAW dan wahyu kepadanya, maka Allah SWT nak tengok kesatuan ummah di dalam kehidupan manusia. Allah tak mau kita dalam keadaan hidup bergaduh sesama manusia, tak mau. Allah nak tengok kita hidup dalam keadaan umat yang bersatu di atas Tuhan yang esa, Kaabah yang satu, Allah yang esa. Jadi kenapa kita nak bergaduh sesama Islam kita tuan-tuan? Allah nak tengok. Yang kesemua nikmat-nikmat ni Allah kata liyabluwakum, liyabluwani aashkuru am akfur. Allah sebut di dalam satu ayat Quran. Allah kata semuanya nikmat-nikmat dan kelebihan-kelebihan yang aku berikan itu, aku nak test kamu ni, sama ada kamu bersyukur di atas nikmat aku ataupun kamu kufur di atas nikmat yang aku berikan kepada kamu. Allah nak tengok kita tuan-tuan, syukur ke tak? Kalau bergaduh, tuan-tuan baca ayat Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi alaikum. Allah kata apa? Ingatlah nikmat yang aku berikan kepada kamu. Ingat nikmat aku. Hampa nak bergaduh sangat pagi petang siang malam, hampa nak bergaduh kerana sesuatu benda saja kepentingan hampa nak bergaduh sungguh-sungguh. Ingat nikmat aku kepada kamu yang aku berikan. Tuan-tuan, nak bergaduh lah. Ui tuan-tuan, kadang-kadang sakit hati tengok berita tuan-tuan. Sakit hati. Sama-sama Melayu bergaduh, sama-sama Islam bergaduh. Ya Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah pelihara manusia-manusia yang bergaduh tuan-tuan. Sekian dimaklumkan, tak boleh cakap lebih-lebih, bahaya. Tuan-tuan dikasihi sekalian, kesimpulan yang boleh kita ambil pada malam ni tuan-tuan, untuk kita bawa bekal dalam kehidupan kita. Yang pertama saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, hidup niatlah ikhlas kerana Allah semata-mata. Apabila niat, sulamilah dia dengan perbuatan yang menjuruskan apa yang kita niat itu kepada Allah SWT. Nescaya kita akan beroleh ibadah. Kalau niat disulami dengan apa yang kita niat tersebut kepada Allah, maka dia akan dianggap sebagai ibadah di dalam kehidupan kita. Boleh itu yang pertama. Yang kedua yang boleh kita ambil pengajaran, baginda Nabi SAW sebagai manusia yang menyatu padukan ummah, yang tak suka manusia itu hidup di dalam keadaan bergaduh dan bercerai-berai di atas muka bumi Allah ni. Itu yang kedua.
Dan yang ketiga yang boleh kita ambil pengajaran, hargailah Islam yang disampaikan kepada kita sampai ke hari ini, yang ianya adalah yang melibatkan di antara baginda Nabi dan sahabat-sahabatnya yang sanggup menumpah darah untuk nak sebarkan Islam sampai ke kita hari ini. Hargailah Islam ni. Dan yang keempat, turutilah sunnah Nabi SAW sebagai mengakunya kita kepada Nabi bahawasanya kita adalah umat baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan memberkati kehidupan kita di dunia sampailah ke syurganya nanti, insya-Allah. Itu saja pada malam ni yang boleh saya kongsikan. Jom kita baca doa, kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Allah ya Tuhan kami, pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, wahai Allah, apalah kiranya anugerahkan kami kesihatan yang baik, keafiatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit buat diri kami serta seluruh sisi keluarga kami. Bahkan dikurniakan kepada kami keampunan-Mu, keredaan-Mu, kasih sayang-Mu yang berterusan kepada kami di dunia hingga ke syurga-Mu, wahai Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami, di dalamnya ada ketaatan dan keberkatan daripada-Mu. Permudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami, wahai Allah. Wahai Allah, rezekikan kami Islam ini sampai ke akhir hayat kami, wahai Allah. Dan rezekikanlah iman kami kepada-Mu dan kepada Nabi SAW hingga ke akhir hayat kami, wahai Allah. Wahai Allah, bantu kami untuk ingat kepada-Mu, bantu kami untuk menjadi hamba-Mu yang senantiasa mentaati-Mu, bantu kami untuk menjadi hamba-Mu yang bersyukur kepada-Mu, dan bantu kami untuk menjadi hamba-Mu yang ikhlas beribadah semata-mata kerana-Mu, wahai Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada seluruh jemaah Masjid Al-Irsyad ini, wahai Allah, istiqamah di dalam beribadah kepada-Mu hingga ke akhir hayat kami, wahai Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, pada malam yang penuh keberkatan ini, wahai Allah, apalah kiranya jadikanlah majlis ilmu pada malam ini menjadi penyebab buat ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia, dijadikan kubur ibu dan ayah kami itu satu taman daripada taman-taman syurga-Mu, dan jangan sesekali Kau jadikan kubur ibu dan ayah kami satu lubang daripada lubang-lubang api neraka-Mu ya Rahman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah negara kami yang tercinta ini, wahai Allah, dari segala ancaman dan mara bahaya, dari segala kekacauan dan huru-hara, agar kami dapat hidup dalam aman dan sejahtera. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.